Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini bertemu semula bersama saya, Cikgu Zul, right, dalam topik 6.2 iaitu penuturalan. Masih lagi dalam bab asid dan alkali. Alright, so hari ini kita akan tengok subtopik iaitu 6.2, apa itu penuturalan. Okey, penuturalan adalah tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. Itu adalah penuturalan. Tindak balas ini disebut sebagai penuturalan semasa penuturalan asid hilang sifat asidnya dan alkali hilang sifat alkalinya. Maksudnya neutral. Tak ada sifat asid, tak ada sifat alkali. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai pentitratan. Okay, pentitratan iaitu kaedah yang digunakan untuk menjadikan asid dan alkali neutral. Okey. Alright, ini adalah antara prosesnya. Sebagai contoh, asid tambah alkali akan terhasilnya garam tambah air. Alright, asid dan alkali yang berbeza menghasilkan jenis garam yang berbeza. Contohnya, okey, setiap asid dengan alkali yang berbeza akan menghasilkan berbagai bentuk jenis garam lah. Sebagai contoh, asid hidroklorik tambah natrium hidroksida akan jadi natrium klorida tambah air. Okay. Asid sulfurik tambah kalium hidroksida akan jadi kalium sulfat. Asid nitrik tambah dengan natrium hidroksida jadi natrium nitrat tambah air. Itu adalah antara contoh-contoh lah. So yang ni kamu nampak ni natrium klorida, kalium sulfat, natrium nitrat ni adalah dipanggil sebagai garam lah. Garam tambah air. Jenis-jenis garam. So dia akan berbeza mengikut campuran asid dan alkali itulah. Alright. Apa aplikasi penuturalan dalam kehidupan seharian kita? Okey, macam mana penuturalan ini digunakan dalam kehidupan seharian? Alright. Penuturalan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan harian kita. Di samping itu, penuturalan ini juga digunakan dalam sektor pertanian, perindustrian. So kamu kena ingat, kebanyakan digunakan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Alright. Aplikasi penuturalan dalam kehidupan harian, ubat gigi yang mengandungi bahan berakali menuturakan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Maksudnya dalam obat gigi tu ada bahan alkali. Alright, dalam mulut kita pula penuh dengan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Dalam waktu kita untuk mengunyah, air liur kita semua tu ada mengandungi asid. Alright. So sifatnya oleh itu alkali yang terdapat dalam ubat gigi ini adalah bersifat neutral kepada sifat asid itu. Manakala pembersih muka yang berakali akan menjadikan kulit muka kering. Oleh itu penyegar berasid digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Maksudnya pencuci muka yang bersifat alkali akan menyebabkan muka kita kering, dan disebabkan itu dicampurkan pula dengan asid untuk meneutralkan kulit kita semula, untuk menyegarkan semula. Alright. Tanah berasid dapat dirawat dengan menaburkan kapur mati yang berakali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Maksudnya, kalau kawasan tanah itu bukan semestinya asid ni, tanah juga mempunyai kadar asid juga. Tapi kita boleh neutralkan kadar asid itu dengan menaburkan kapur mati, iaitu bersifat alkali. Kapur yang bersifat alkali ni untuk mengembalikan kesuburan tanah di situ. Alright. Masih lagi, pelembut fabrik mempunyai sifat asid. Oleh itu ia mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi berakali disebabkan oleh penggunaan sabuk pencuci. Alright. Bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Maksudnya bahan buangan tu yang ada asid, berasid ni akan diletakkan alkali supaya dia dineutralkan sebelum dibuang. Alright. Rambut yang sihat adalah apabila dalam keadaan sedikit berasid. Okay, maksudnya tak terlampau berasid lah rambut tu. Alright. Tetapi shampoo rambut biasa sedikit berakali. Oleh itu, perapi rambut sedikit berasid dapat meneutralkan sisa shampoo pada rambut, menjadikan rambut lembut dan sihat. Alright. Alright. So itu saja untuk dari sudut penuturalan. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya cikgu. Tak banyak. So kalau buat pengetahuan kamu, asid dan alkali ni memang selalu kita pergunakan dalam kehidupan seharian.
Dan memang tidak lepaslah sebab kita sentiasa gunakan dia untuk menetralkan antara satu sama lain. Sekiranya kadar asid terlampau banyak, kita akan gunakan alkali untuk menetralkan bahan tersebut. Manakala sekiranya bahan tersebut yang kita gunakan itu mempunyai kadar alkali yang terlampau tinggi, maka kita terpaksa menggunakan asid untuk menetralkan. So, kiranya dalam kehidupan, dalam proses kehidupan seharian, dalam kehidupan sekeliling kita memang tidak lepas dalam suasana yang terdapatnya asid dan alkali. Alright, so cikgu harap kamu faham berkaitan dengan topik penetralan ini. Dengan cara untuk menetralkan asid, kita menggunakan alkali. Nak menetralkan alkali, kita menggunakan asid. Alright, dalam kadar yang sama untuk seimbangkan dia dan menjadikan dia neutral. Sebarang pertanyaan, kamu boleh PM cikgu ataupun komen dekat cikgu punya video. Itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum.